ada. Sebenarnya. Tapi tahu. Orang tak tahu sekarang. Jadi tertekan dekat sini. Apa? Kamera mana semua? Tutup kamera. Start video dah punya kita punya ke dalam. Ingat. Jangan tekan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memulakan majlis kita pada pagi ini dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nawaitu ta'alluma ta'lim wa tazakkur wa tazakkir wa tanfa wa intifa' wa ifadatul istifad wa haitsu tamasuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa ridal khair bi ittiba'i wajhillah wa madati wa qurbihi wa sawabihi insyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang bahagia para ibu bapa dan anak-anak sekalian. Seterusnya barisan guru kanan dan guru-guru Smart Hafiz. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan kurnia hidayahnya pada hari ini kita berada di Ramadan yang ke-12 dan kita mengambil kesempatan ini untuk mengadakan sesi taklimat analisis keputusan ujian pengesanan di Fasad 2021 yang dilaksanakan semasa pada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan berada di sini 5 hari pada awal bulan April yang lalu. Ingin ambil kesempatan ini juga saya ucap terima kasih kepada semua ibu bapa yang telah memberikan kebenaran anak mereka untuk hadir ke sini dan untuk kita laksanakan program hala tuju itu yang sepatutnya kita buat lebih awal pada pendaftaran awal bulan Januari dulu. Namun kerana isu yang melanda negara ini maka kita tangguhkan. Dan insya-Allah alhamdulillah kita telah melaksanakan program tersebut. Program itu lebih kepada pengenalan dan kita nak bagi pendedahan pada pelajar-pelajar bagaimana mereka melalui proses pembelajaran ini, pembelajaran secara dalam talian. Seterusnya nak meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Dan kita ambil kesempatan itu untuk membuat sedikit ujian pengesanan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ujian pengesanan ini kita tidak ikut, maksud saya ialah standard soalan SPM. Sebab kita tahu pelajar-pelajar ni baru dan mereka perlukan satu dia nak membiasakan dulu. Soalan-soalan ni adalah soalan yang paling bahasa muda kita bagi soalan yang mudah dan guru-guru dan telah brief pada mereka dalam kelas tersebut. Dan soalan ni tak banyak, soalannya 1-2 muka surat saja yang ada mereka yang perlu jawab, ada yang tanda, ada yang maksud saya dia soalan tu level dia tu menengah rendah lah. Tahap yang kita sini belum tu ialah kita nak melihat, nak mengesan mereka ini sama ada faham soalan dan bagaimana mereka mengingat, seterusnya cuba menjawab soalan tersebut. Kebanyakan soalan semua soalan direct saja, tidak ada kebat, dan kita nak tengok kemampuan anak-anak kita setelah kita belajar lebih kurang 3 bulan secara online. Selepas saja saya membuat pembukaan ini, saya akan terus bentangkan analisis keputusan ujian pengesanan kepada tuan-tuan dan puan-puan
saya rekod kali ini dan kemudian kita akan insyaAllah, mungkin ada beberapa yang tidak dapat bersama pada pagi ini, kita akan share di dalam grup itu linknya dan kita akan rakam dan ibu bapa boleh tengok balik. Dan setelah habis saja sesi taklimat ini, saya akan memberi peluang kepada ibu bapa untuk bertanya, dan ibu bapa untuk memberikan maklum balas berkenaan sama ada peperiksaan ini ataupun apakah next step yang kita akan laksanakan. Saya ambil kesempatan ini juga untuk mengalu-alukan guru-guru dan semua yang hadir. Dan saya hanya nak ada beberapa maklumat tambahan saja tuan-tuan. Iaitu saya pun telah dihubungi oleh PPD dan JPN bahawa pendaftaran SPM ni akan dilaksanakan selepas hari raya nanti. Sekarang ini PPD dan kementerian sedang mengenal pasti sekolah-sekolah yang nak jadikan pusat peperiksaan ini untuk menentukan berapakah jumlah pelajar yang boleh masuk ke dalam dewan tersebut dengan jarak yang baru pandemik inilah. Jadi sebab itu ada benda-benda teknikal yang mereka perlu selesaikan dahulu sebelum mereka buka atau masuk ke kerajaan. Sebaik saja kita mendapatkan lampu hijau daripada kementerian, kami akan memaklumkan kepada ibu bapa bagaimanakah kaedah pendaftaran dan cara-cara pendaftaran anak tersebut. Dan kemudian secara online, semua secara online, dan insya-Allah taala perkara ini akan selesai dalam masa sehari saja sebenarnya kalau kita buat benda tu tak lama. Sekarang banyak online dah, tak ada guna manual. Alhamdulillah. Baiklah. Jadi saya akan meneruskan taklimat saya. Jadi yang pertama ialah bersama ini saya harap semua telah pun dapat melihat di skrin masing-masing tentang analisis keputusan ujian pengesanan. Mungkin kalau tuan-tuan dan puan-puan menggunakan handphone, yang skrin ni dia jadi besar, dia jadi kecil. Jadi tuan-tuan boleh adjust di handphone masing-masing. Kalau guna laptop pun tak ada masalah. Itu tak ada masalah. So, analisisnya ialah tuan-tuan, ini adalah analisis keseluruhan subjek. Ini adalah analisis keseluruhan subjek. Okey. Ini adalah analisis keseluruhan subjek. Kita ada, kalau dia sebab dalam sistem kita tu dia berdasarkan huruf kan. Jadi dia memang bahasa Arab dari nombor 1 lah. Jadi kita bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, matematik, pendidikan Al-Quran dan Sunnah, sains dan sejarah. 7 subjek yang diuji dan kita ada 43 orang pelajar, namun yang hadir pada hari itu ialah 41. 41 ada 40 orang. Dan yang hadir ada 3 orang, 2 orang yang tak hadir, mungkin faktor jarak dan sebagainya. Ini adalah analisis keseluruhan. Kalau kita tengok daripada A campur tuan-tuan ialah yang paling markah 90 ke atas lah. Dan untuk markah yang D, E itu tidak kredit lah. So mana C ke atas tu ialah kredit. Jadi strateginya kalau kita nak masuk universiti, pastikan kita mendapat C dan ke atas. Itu dikira 3 kredit untuk diploma dan 5 kredit untuk masuk matrikulasi. So maknanya C ke atas. C ke atas ni kalau bahas kita punya standard kita mengetatkan 50 markah ke atas lah. Tapi kalau standard kebangsaan, saya yakin dia akan berada lebih bawah lagi kerana melihat purata dan kemampuan pelajar. Baik, ini adalah yang daripada sistem. Tuan-tuan boleh lihat juga pesanan tuan-tuan di sistem ini. Kalau tuan-tuan pergi portal Smart Tafiz tu, nanti tuan-tuan perlu masukkan nombor IC ibu dan atau bapa sahaja. Nanti tuan-tuan boleh melihat secara detail, tapi anak sendirilah, bukannya keseluruhan. Yang ini kita tunjukkan keseluruhan. Baik. Ini adalah graf dia yang menunjukkan prestasi markah
purata. So maknanya untuk subjek bahasa Arab, purata markah dia antara 40 ke 50 markah. Dalam konteks ini ialah tak sampai 50 lah, dalam 46 markah average markah mereka kesemuanya. So kalau 46 tu maknanya average-nya tidak mencapai kredit lah. Begitu juga bahasa Inggeris yang secara keseluruhan adalah 55 markah. 155 markah. So keseluruhannya kredit lah. Kemudian untuk bahasa Melayu, kita dapati bahawa 41 markah saja. Ini keseluruhan. Keseluruhan. So maknanya penguasaan pada kita untuk bahasa Melayu 41%. Setakat untuk 3 bulan belajar itulah. Untuk matematik 5%, untuk sunnah 72%, sains 58%, dan untuk sejarah Ini makan tu ni, grade SN. untuk 28, maknanya sejarah ni yang paling rendah sekali lah. Sedangkan subjek Tak dah. Kau ni kan baca ni. Memang sejarah paling rendah. Semua orang. jadi sejarah ni adalah minta tolong tutup mute ya yang kita dengar. Nanti kita akan buka untuk sesi soal jawab. Jadi sejarah dan bahasa Melayu adalah subjek yang wajib lulus untuk SPM. Kalau kita hanya bahasa Melayu saja, sejarah tak lulus, bermakna kita akan dapat sijil SPM tu separuh je. Dia berbentuk A4, separuh, B5 lah. Dan kalau kita lulus sahaja, tak kredit, lulus lah. Tapi ijazah ataupun sijil itu dia tidak ada kesan yang boleh membawa kita ke universiti. Ini adalah keseluruhan. Nanti kita akan buat perseorangan bagaimana. Daripada pattern ini kita dapati bahawa yang struggle dalam kalangan pelajar ini ialah diikuti oleh bahasa Melayu, struggle mereka. Yang ketiga diikuti oleh matematik, yang keempat diikuti oleh bahasa Arab, yang kelima sains, dan yang ketujuh ialah yang kelima ialah bahasa Inggeris, yang keenam sains, dan yang ketujuh adalah pendekatan sunnah. Yang menunjukkan bahawa pendidikan al-Quran sunnah ni pelajar-pelajar ni dalam hujung jari. Nampak je. Mudah. Sejarah yang mungkin susah. Tapi sebenarnya kalau nak ikut, kalau belajar hafiz Quran tak ada masalah, sebab sejarah dia menghafal saja. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Ini adalah peratusan keseluruhan saya nyatakan tadi. Iaitu daripada 41 orang pelajar yang hadir, untuk bahasa Arab 55% lulus, 45% gagal. Ini untuk bahasa Arab lah, daripada 41 orang itu. Untuk bahasa Inggeris, daripada 41 orang yang datang hari itu, dan 76% lulus, 24% gagal. Phone. Untuk bahasa Melayu, daripada 41 orang pelajar yang hadir, 59 lulus, 41 gagal. So lulus ni kita termasuk D tadi lah. Bukan kredit. Mana kredit dia 50 markah. Ini D. Keseluruhannya kelulusan 59 orang. 59%. Untuk matematik pun sama, daripada 41 calon, 59 calon lulus. Lupa lah, taklah. Untuk Nak pendidikan, gunakan nanti lepas habis ni. Dah habis lama. boleh offkan, mute-kan suara Puan, saya tak tahu yang siapa ni. Okey, kemudian pendidikan Al-Quran dan Sunnah daripada 41 orang calon yang hadir untuk menghadiri peperiksaan, 95 orang yang 95% lulus dan 3 atau 5% gagal. Kemudian untuk sains pula, daripada 41%, 41 orang pelajar, 50% yang lulus dan 7% yang gagal. Pada masa yang sama untuk sejarah, tuan-tuan, daripada 41 calon, 27% yang lulus
dan 33, 70. Tekannya mute lah kan? So di sini menunjukkan, saya ingin ulangi bahawa sejarah tu adalah perkara yang amat penting untuk lulus. Jadi kita ada cabaran di sejarah dan bahasa Melayu. Okey. Ini kelulusan yang saya nyatakan tadi. Tadi peratus keseluruhan, ini peratus kelulusan, saya dah nyatakan tadi. Baik. Untuk keseluruhan pelajar, saya yakin ibu bapa telah pun tengok. Saya biasa tak berhasrat nak bentangkan seorang perseorangan. Jadi ini adalah keputusan anak-anak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih tak dapat lagi keputusan tersebut, tuan-tuan boleh ke portal Smart Hafiz. Nanti boleh sharekan, masukkan saja password tu ialah kejap, apa? Okay. Masukkan saja nombor IC tuan-tuan. Nanti tuan-tuan boleh melihat keputusan anak tuan-tuan. Yang detail untuk anak tuan-tuan lah. Sekejap, ada setting. Tak dengar. Saya nak tahu ada masalah. Tak dengar sebab ke saya termute. Jelas Ustaz, jelas. Okey. Nanti Afiq tolong jawabkan persoalan ibu bapa yang dicatatkan ni. Sama nanti kita rekodkan. Mungkin masalah pendengaran di peringkat sana saja. Okey, ini saya teruskan. Ini adalah keseluruhan anak kita. Detail saya tak bacakan di detail satu-satu. Tuan-tuan boleh tengok. Nanti tuan-tuan apa ni, sekejap. Nanti tuan-tuan boleh lihat di portal kita. Cuma saya nak ambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan dan tahniah kepada pelajar terbaik kita. Pelajar terbaik kita tuan-tuan, pertama ialah Inayatus Sharifah binti Zulkifli yang telah mendapat 6A 1C. Kemudian diikuti oleh pelajar bernama Aisyah Radiyah binti Muhammad Yusof. Dulu mendapat 6A 1E, E itu gagal lah. Kemudian diikuti oleh saudara Muammir Mukmin bin Anwaruddin mendapat 5A 1B 1G. Kemudian Raja Muhammad Iman Daniel dapat 3A 1B 1C. Kemudian Muhammad Afiq Fakrullah mendapat 2A 1B 3C. Dan secara keseluruhan pelajar-pelajar kita yang calon dia dapat 41 orang ini tuan-tuan, ada yang dapat 6A lah. Tak ada orang yang dapat 7A lah, 7%. Kita dapat 7 subjek, so yang terbaik ialah 2 orang dapat 6A, 1 orang dapat 5A, 1 orang dapat 3A, 8 orang dapat 2A dan 16 orang dapat 1A. Tetapi ini keputusannya. Namun kalau kita lihat pada kenapa boleh pattern dia begitu untuk sejarah dan geografi, bila kita tengok keputusan-keputusan yang masih lemah, saya ingin ambil kesempatan ini adalah rekod daripada, saya tanya pada guru-guru yang mengajar, apakah di antara perkara yang menyumbang kepada kemungkinan boleh menyumbang kepada peratusan yang rendah untuk bahasa Melayu ialah, pertama ialah ada pelajar-pelajar yang tidak fokus dan tidak acuh sebelum pelajar itu ambil mudah kepentingan penguasaan bahasa Melayu. Lulus tidak hanya perkara kecil yang tidak perlu dipikirkan dengan serius. So, kita dapati walaupun kita orang Melayu, kita boleh cakap tapi dia tata bahasa, grammar kita, pelajar-pelajar ni terabur. Anak-anak kita dia terabur bila dia, mungkin dia cakap okey dengan keadaan cakapan kita di menggunakan media sosial ni yang macam-macam cara. Kita dapati bahawa penguasaan bahasa Melayu masih rendah. Yang kedua,
latihan-latihan pengukuhan yang diberikan oleh guru dalam kelas, terutama termasuk online, dibagi tugasan dan diberi tanggungjawab. Ada pelajar yang dia tak buat, dia tak buat lepas kelas. So bila tak buat, mereka tak berlatih sebab bahasa Melayu ni dia kena latih. Jadi akhirnya bila dapat soalan tu, soalan kita soalan yang mudah aja. Maka dia boleh memberi masalah pada jawapan mereka. Kemudian kelemahan, ketertunggak di mana pelajar lemah sejak awal lagi. Jadi maknanya ada pelajar-pelajar kita yang memang ada masalah pembelajaran ketika sekolah rendah dulu, dan mereka terbawa ke sekolah menengah, terutamanya dalam konteks bahasa Melayu ni lah. Jadi keusahan-keusahan itu memberi cabaran pada mereka. Okey. Kemudian yang kedua untuk bahasa Inggeris, ada yang pelajar belum beli lebih buku bahasa BI yang dicadangkan. Jadi Cikgu Farah telah pun mencadangkan. Jadi pelajar mohon adakan buku tersebut sebuah latihan. Jika pelajar tidak join kelas dan melakukan tugasan yang diberikan, terutamanya esei, ada tugasan-tugasan yang diberikan. Dan yang ketiga, kurangnya ulang kaji dan latihan dalam bahasa. Dan kita dapati bahawa pelajar ini amat bergantung 1% pada kelas yang ada tu. Dia datang, lepas tu bila kita bagi latihan, bila kat luar tu dia tak ikut follow the system. Sebab itu yang berlaku. Kemudian untuk bahasa Arab pula, ya kita walaupun pelajar-pelajar ini telah pun menghafal Al-Quran, tetapi dia tidak mempunyai latar belakang. Mungkin di madrasah dia tak belajar bahasa Arab, dia belajar menghafal saja. Jadi kurang kosakata bahasa Arab yang diketahui. Dia tahu, tapi dia tak tahu maknanya. Dia memang kalau dah hafal Quran, patutnya semua dah macam-macam dah ada dalam pemikiran mereka. Namun kita dapati bahawa dia setakat hafal dan dia tak tahu maknanya. Ini jadi cabaran kepada pelajar-pelajar. Kemudian kurang bertanya soalan kita dapat satu perkara yang tidak dipahami. Okey, dia anak-anak kita ni ada yang malu sangatlah, jadi dia diam, dia tak faham dia diam. Pelajar tidak membuat tugasan yang diberikan walaupun tempoh diberikan menyiapkan yang panjang. Isu disiplin lah. Kemudian untuk matematik pula, pelajar tidak bersedia, tidak fokus masa ujian. Masa dalam kelas ujian tu, kita buat sekejap je. Dan satu muka surat, pelajar ni dia tolong, dia tak serius, dan dia tidak menjawab. Sebenarnya pelajar kita ni boleh menjawab soalan homework, tetapi mereka juga ketika jawab dia main-main. Sebab dia rasa ini saya tak ada masalah kan, untuk yang penting SPM betul. Yang penting SPM betul itu keputusan dia begitu untuk matematik, dan kurang ulang kaji. Untuk sains pula kita dapati tidak semua pelajar masuk ke kelas. Jadi pelajar-pelajar ini tidak dapat menguasai beberapa tajuk-tajuk tertentu. Walaupun dia tak masuk kelas, tapi kita ada buat rakaman. Mungkin ada anak-anak kita yang tak sempat, ada yang bekerja. Pelajar boleh melihat semua rakaman kelas tersebut. Jadi ada pelajar tak hantar, dan juga di dalam sains ini memang kena buat eksperimen dan kita nak memahami konsep dan untuk eksperimen, tapi sebab semua online. Sebenarnya anak-anak ni je boleh tengok dari YouTube eksperimen yang ada di dalam sains itu. Cikgu Liana sentiasa mengingatkan pelajar-pelajar. Akhirnya kita kena dalam bab ni kita kena dia datang dari diri sendirilah. Kehendak dan kegairahan untuk belajar, untuk berjaya itu perlu ditanam, dan insya-Allah taala akan berjaya. Namun kita berharap ini adalah berlaku kerana kesan-kesan sebelum program 4 hingga 9 hari bulan. Setelah kita bagi motivasi, mungkin ada berlaku perubahan pada mereka. Nanti kita akan lihat insya-Allah taala ada beberapa perubahan di kalangan anak-anak ini. Untuk sejarah yang paling rendah sekali lah, 27%. Pelajar tidak mengulang kaji pelajaran dan pembacaan walaupun sudah diberi tajuk untuk dibaca. Kita dah bagi tajuk untuk dibaca, untuk dijawab, tapi dia tak baca. Jadi sejarah ni memang tak semua orang minat lah, macam buku cerita kan. Jadi tapi kita suka tak suka kita kena tahu sejarah ni penting.
kerana ia akan mencorakkan apa yang akan berlaku di masa depan. Jadi dia bab tarikh ni, anak-anak ni kita tak berapa hafal, tak berapa ingat. Dan soalan-soalan mudah tu pun ada pelajar-pelajar yang tidak dapat kuasai dengan baik. Okey, itu di antara ini di antara analisis yang dapat saya berikan pada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan tentang yang kita bicarakan pada hari ini. Jadi saya ingin ambil kesempatan ini untuk kita beri ruang dan peluang dan kesempatan pada ibu bapa untuk bertanya, mungkin nak seulang yang mana, slide yang mana dan sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh membuka unmute, kemudian nyatakan nama dan anak siapa dan boleh bertanya. Silakan. Okey, ada pertanyaan dari tuan-tuan? Silakan. Ataupun semua guna chatting Cek. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tengok laporan untuk Muammar Mukmin bin Anwaruddin. Kalau puan nak tengok personal, puan kena pergi portal kita. Tapi kalau nak pergi sini boleh. Okey. Sekejap In slide yang ada yang macam banyak-banyak nama tu kan? Yang kedua. Apa nama dia tadi? Muammar Mukmin bin Anwaruddin. Oh, ada. Sekejap, saya besarkan. Untuk Muammar, ni Muammar Mukmin bin Anwaruddin ya. Ya. Puan nak tengok satu persatu ke? Oh, tak ada detail dia punya apa tu? Kalau nak subjek lebih detail, puan kena pergi ke portal kita. Ke portal. Tempat mana tu besar dia punya skrin ni, kita tak dapat masuk ni, kita hanya bagi keurusan begini je. Jadi Muammar tu puan masukkan nombor IC puan. Puan akan terus dibawa ke alamat tu dan dia pergi tengok anaknya lah. Okey. InsyaAllah kasih lebih detail. Okay. Kalau ada keperluan untuk bertanya pada guru-guru yang terlibat, boleh tanya. Tapi Muammar ni di antara 6 orang yang terbaik yang tadi. Okey. Baik puan ya. Terima kasih. Sama. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya, macam kita nak monitor anak-anak kami ni, kan kalau pergi sebab melalui Zoom ni, ada tak di merit ke apa macam, yelah kalau tidak masuk, suka tidak masuk kan, ada tak cara lain sebab budak-budak ni dah besar, kita nak cakap pun sepatutnya dah faham lah kan. So nak bagi dia very focus on that, and then dalam masa sama ada homework yang lebih banyak ke macam mana supaya dia lebih fokus. Kalau tidak kadang-kadang sempat juga main game tu kan. Okey, itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Baik puan, nanti saya akan berbincang dengan pihak guru-guru semua untuk mengkongsi dengan dalam grup ibu bapa kalau ada kerja rumah lah. Dan ini memang kita memberikan tanggungjawab semua atas kepada pelajar-pelajar. Jadi mungkin dalam grup pelajar tidak dalam grup ibu bapa. Jadi kemungkinan kalau perlu campur tangan ibu bapa lah.
Jadi kita akan maklumkan kalau ada kerja rumah yang mereka perlu buat di dalam guru bapa tu lah. Jadi itu satu. Yang kedua, kita sebab dia online, kita tak adalah ada satu undang-undang punishment dan sebagainya kalau tak datang. Apa sebab semua ni di atas keperluan mereka. So, kalau kita demerit pun dia tidak memberi kesan sebab mereka berada di rumah. Kalau kena demerit ke sebab kita tidak ada sijil pun, sijil yang dia akan dapat nanti sijil menyertai program yang tidak ada lah markahnya berapa kan, kalau macam A, B, C ke band 1, band 2, band 3 ke. Kita tak ada sijil itu untuk pelajar untuk e-fast track ni. Kita hanya memberikan pengajaran pembelajaran dalam online. Sebab itu kalau penegasan tu dan penguasaan penguatkuasaan pelajar, akhirnya guru-guru memang saya ingatkan dan ibu bapa pun saya ingatkan. Jadi kita kalau nak nanti kita dalam lepas raya nanti kita ada pertemuan lagi 5 hari dengan pelajar-pelajar ni masa cuti sekolah. Bulan 7 bulan 8 kita akan maklum hari berapa. Tengok perkembangan pada hari inilah. Sekarang dah mula naik balik pandemik ni, mungkin tak boleh datang. Pada yang ada pun tak boleh keluar. Jadi untuk pelajar masuk, untuk kita bina lagi dia punya semangat dan juga motivasi dia. Pelajar-pelajar ni mereka sangkakan SPM ni mudah. Jadi mereka rasa dah boleh hafal 10-15 juzuk rasa senang. Sebab tak semua subjek kena dihafal. Ada yang kena difikirkan dan ada yang kena penakkulan. Jadi perkara-perkara itu mungkin menghambat anak-anak ni untuk mereka overcome. Sebab itu hari itu ada beberapa pelajar yang dia nak berpindah daripada e-fast track ke asasi sebab bila dapati bahawa mereka perlu berada. Tapi saya nyatakan bahawa tak apa, sebenarnya boleh lagi. Nanti saya akan bincang dengan guru bagaimana kita bagi tip-tip untuk merangsang pelajar-pelajar ni supaya dia sentiasa ada kegairahan untuk belajar dan ada keinginan yang tinggi untuk belajar. Sekarang ni akhirnya nak tak nak je, benda dah depan mata, tinggal nak tak nak saja. Okey, Puan, ada soalan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Azidah binti Wan Kamarudin, ibu kepada Zuhazin Azim. Seperti mana yang saya pernah maklumkan pada Ustaz, Zuhazin ni anak istimewa dari segi pembelajaran lah. Kat sini saya rasa saya ada 3 perkara lah Ustaz. Pertama, berhubung dengan macam pelajar yang tak ikut kelas, yang tak buat homework, boleh tak saya cadangkan agar cikgu yang berkenaan maklumkanlah pada ibu bapa terus. Sebab macam bagi mungkin ibu bapa yang bekerja ni, kita pun tak tahu dia anak-anak ni nampak macam duduk depan lab komputer kan, tapi tak tahu juga sebab apa yang dibuatkan. Kalau macam saya pun mengajar pergi sekolah kan, jadi tak tahu apa yang berlaku dekat anak kan. Jadi kalau ada apa-apa masalah ni, minta kerjasama jugalah daripada guru subjek, boleh hubungi ibu bapa supaya ibu bapa pun boleh ambil tindakan segeralah, ambil tindakan yang sepatutnya. Okey, yang kedua, terima kasihlah pada pihak UNICEF yang telah menganjurkan program tempoh hari dan buat ujian seperti ini. Kita dapatlah melihat prestasi anak-anak. Okey, tapi pada pandangan saya lah, ujian ni kita tak boleh anggap tu sebagai satu perkara yang terlalu serius. Pertamanya saya lihat dia tidak mengikut format sebenar SPM. Betul. Dan apa yang lebih penting saya rasa selepas ini, apa tindakan kita ialah untuk membaikilah prestasi anak-anak ni supaya lebih baik in the future. Itu saya punya pandangan lah. Dan saya harap mungkinlah saya percaya pihak UNICEF juga ada plan perancangan sendiri kan untuk membantu anak-anak ni. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga,
saya mintalah mungkin pihak UNICEF boleh maklumkan pada ibu bapa tarikh-tarikh peperiksaan kan, mungkin peperiksaan pertengahan tahun dan sebagainya, percubaan dan sebagainya, supaya macam saya pun sebagai pendidik, saya pun akan bantulah anak-anak macam anak saya kan, mungkin apa ni, saya pun akan buat personal tuition ke apa kan, cari untuk dia. Ini sebab kes Zuhazi ni dia memang istimewa sikit lah. Itulah kita nak tahu tarikh supaya kita boleh bantulah anak-anak ni. Kalau macam, kalau contohnya kalau di sekolah kita dalam bulan sebelum raya ni kita dah mula peperiksaan pertengahan tahun. Jadi kita nak tahulah, so kita boleh bantu anak-anak ni sedikit. Sebab pertama bila kita dah tahu format sebenar, dan kita boleh baru kita boleh tahu macam mana teknik untuk mengajar budak-budak ni, sebab kita pun tahu kan tahun ni KSSM. Jadi cikgu-cikgu di sekolah pun ada masalah, tak tahu macam mana bentuk-bentuk soalan lagi kan. Itu saja dari saya. Terima kasih Ustaz. Sama, alhamdulillah Puan. Saya ingin jelaskan memang betul sebagaimana saya nyatakan pada peringkat awal tadi, soalan ni memang tidak ikut standard SPM. Dia hanya untuk mengesan supaya kita nak supaya kita boleh, the next step tu kita nak follow, tidak kita shock sendiri, kita mesti ada asas dia. Kita akan buat tindakan berdasarkan dapatan yang telah kita dapat. Ada basic, ini basic lagi. Jadi tuan-tuan dan puan janganlah tengok pesan tu maka kecewa, jangan risau, jangan memang ini hanya kata orang surface sebab kita nak bagi motivasi dan untuk memberikan kesedaran bahawa kadang-kadang anak kena digugah sikit lah baru dia kalau tak ada pemandangan macam ni mungkin dia rasa relax je kan. Nanti pihak kami akan sebenarnya kami dah beri pun takwim pada ibu bapa pada peringkat awal tu. Kalau tak nanti kita boleh share lagi takwim pelajar yang kena hadir ke sini di mana mereka perlu menghadiri peperiksaan. Kita ada terus pertengahan tahun dan percubaan je. Nanti ada ujian lagi dalam bulan 8 dan kemudian kita akan terus percubaan pada bulan 10, maka ketika dia hadir 7 hari di sini. Dia ada 2 lagi masa yang pelajar-pelajar akan hadir ke sini, 5 hari dan 7 hari. Iaitu dalam jadual bulan 6 tapi kita tengok dulu mungkin jadi bulan 7. Yang confirmnya bulan 10 tu ada kejutan akhir serta percubaan SPM lah yang kita buat halaman sebelum SPM sebenar. Jadi itu di antara perkara-perkara yang nanti kita boleh share balik dalam buku mungkin ibu apa yang ada yang tak masalah, atau kadang-kadang kita berubah masanya kerana perubahan arahan daripada MKN terhadap pergerakan kita keluar, atau kebanyakan tuan-tuan adalah dari luar Selangor. Jadi nak bergerak ke sini tu bukan senang kan. Jadi itu di antara cabarannya lah. Dan insya-Allah tadi dah dimaklumkan, guru-guru akan memaklumkan di dalam grup ibu bapa tentang tugasan-tugasan anak, atau kemungkinan anak yang tidak hadir mungkin guru boleh personal WhatsApp pada ibu bapa. Tak payah masuk dalam grup nanti semua tahu kan, macam tak sedap lah. Jadi kita untuk maklum kepada ibu bapa tidak hadir anak-anak tu. Okey, ada soalan lagi yang lain tuan-tuan dan puan-puan? Bawah je. Rendah je. Agak-agak je. Baik. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Berapa? Okay, saya ada yang berapa? Ustaz. Nombor 7. Jom tengok papan mana sesuai. Papan. Punya ibu kepada Muhammad Zulkifli. Okey. Nak tanya lah, memang IPAS ni memang tak ada, kemungkinan besar memang tak ada belajar bersemuka. Kita ada 2 lagi kalau pelajar ni macam saya faham untuk saya lah, dia sebelum ni belajar di Guntur, dia ada belajar syllabus Malaysia lah. Jadi ini satu benda baru lah dalam dia. Tegak papan kau tu. Kalau sebelum ni kalau lepas tip ni pelajar kalau buat latihan itu boleh terus private bagi tahu kesalahan yang mana. Sekarang ni belajar online memang agak sukar sikit lah untuk bagi tahu kesalahan, terutamanya macam bahasa Melayu, cara menjawab bahasa Melayu, cara menjawab berapa?
Ha? Ha? Okey, Assalamualaikum. Baik, jadi apa yang Puan nyatakan tadi sebenarnya kita ada dua lagi pertemuan. Pertemuan tu pertemuan yang pendek lah. Saya tahu ada ibu bapa yang bercadang supaya diadakan pertemuan yang panjang anak-anak ni. Dan kalau boleh-boleh tak duduk sebulan ke kan, gantikan semua. Jadi kita masa sebulan tu kita drill terus. Mungkin sebulan sebelum SPM tu duduk sini sebulan, kemudian mereka ujian pada masa tu dan memberikan tips dan pemeriksa jurulatih daerah yang terlibat dalam penggubalan soalan itu boleh membantu pelajar-pelajar ni sebab KSSM yang baru ini. Perkara itu sedang dilihat, tetapi saya mohon seandainya perkara tersebut ada satu keperluan, kalau ibu bapa boleh mengeluarkan permohonan, sebab kita kena mohon pada universiti. Jadi memohon agar 2 bulan ke tambah sebulan, boleh tak pelajar ni duduk ni sebulan sebelum SPM. Kita nak buat drill yang terakhir bersama dengan guru-guru pakar contohnya untuk 7 subjek ini. Tuan-tuan mohon dan untuk kita mohon mungkin sepanjang bulan September ke November kena duduk di sini. Tapi kalau dia dah panjang begitu, maknanya mungkin ada kena bayaran tambahan atau untuk makan pelajar, makan dan juga asrama dia, itu saja. Tak ada. Jadi kalau sebab yang tuan-tuan bayar ni memang kita dah setkan 3 kali pertemuan tadi, 5, 5, 7. Jadi kalau puan nak sebulan terus katakan, sebab melihat di antara apa yang telah berlaku, tapi kita harap dia konsensus di kalangan ibu bapa lah. Jadi semua datang supaya kelas tu akan ditukar. Kalau tidak nanti kami terpaksa online pun jalan, offline pun jalan. So cikgu akan terbeban dengan 2 kerja. So kalau nak datang semua. Kalau tak semua online. Sekarang ni kita hanya ada 2 pertemuan saja, iaitu bulan 10, 7 hari, di mana bulan 10 tu adalah untuk ujian percubaan dan juga percubaan akhir, dan juga bulan 6 atau bulan 7 nanti kita ada seminggu di sini. Jadi itu. So, kalau tuan-tuan lihat macam itu tak cukup lantaran latar belakang berbeza. Jadi perkara tu boleh mohon dengan kita untuk kita setkan satu masa untuk pelajar ni boleh duduk di sini selama sebulan ke sebulan setengah ke kan, yang kita susunkan betul-betul untuk mereka masuk dalam kelas dan buat kelas, dan perkara tersebut mungkin akan banyak membantu. Namun dia bergantung pada keperluan dan tuan-tuan kemungkinan ada bayaran tambahan lah sebab berkaitan makan. Makan mereka kita kena ni, so kita nak siapkan makanan apa semua. Dan kita kena buat paper. Tapi saya nak konsensus lah daripada semua ibu bapa. Maknanya bersetuju untuk seandainya pelajar ni, mohon supaya pelajar ni ada bersemuka yang lebih panjang kerana di atas asbab-asbab yang disenaraikan tu, sehingga tak ada masalah di peringkat universiti untuk membenarkan sebulan atau 2 bulan pelajar-pelajar di sini. Cuma di peringkat kita perlukan maknanya kena tambah ada bayaran untuk makan mereka, itu kena bantu makan dia, makan dan juga asrama itu saja. Itu di antara perkara yang kita boleh bincangkan, terutama untuk anak-anak yang mungkin ada cabaran dan ibu bapa memerlukan penumpuan mereka di sini. Itu tak ada masalah. Tapi di konsensus lah, mungkin ada ibu bapa dalam grup tu bincang-bincang, buat surat, kemudian kami akan panjangkan dan kita pilih tarikh yang sesuai bulan berapa. Sebab pelajar-pelajar universiti kemungkinan pasukan UNICEF tengah kosong sehingga bulan 8. Sebab pelajar-pelajar pun bila dah macam ni tak dibenarkan masuk lagi, semua belajar online. So hanya pelajar Smart Tahfiz saja yang berada di dalam universiti. So maknanya banyak blok-blok yang kosong lagi yang boleh ditumpang oleh pelajar-pelajar kita. Kalau dia tak ada, maknanya sampai bulan 8 lah. Kalau nak sebulan ke, tapi ada lagi tempat yang kita boleh bincang untuk letakkan anak ni kalau mereka perlu tinggal di sini melebihi dari sebulan, kalau itu menjadi satu keperluan. Tapi saya mohon supaya
apa, saya mohon supaya kalau ada surat daripada ibu bapa yang menyaraikan semua ibu bapa, minta mohon mohon dipanjangkan mereka duduk sini. Okey, ada lain lagi tuan-tuan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Ibu Daniel Ashraf. Okey, kalau Ustaz kata macam tu, meaning that dalam sebulan, seminggu sebelum exam lah akan berlaku lah kalau kata semua pihak ibu bapa setuju ya. Kalau kita ada tarikh dia, katakan sekarang ni kita kena daftar SPM dulu. Tarikh exam SPM pun masih lagi belum detail oleh pihak PPM. Saya rasa kalau seminggu sebelum tu macam dekat sangat. Mungkin 2-3 minggu sebelum SPM ke. Kan, sebab kita nak kena dudukkan mereka berada di sini selama sebulan dan kita nak tengok tarikh ujian lisan. Kalau boleh tangan bertembung sebab ujian lisan ni dia berada di sekolah yang berdekatan dengan rumah, alamat rumah kita. So, habis saja ujian lisan tu, biasanya mereka akan ada 2-3 bulan. Lepas ujian lisan SPM, kita boleh setkan. Sebab itu bila daftar saja bulan 5 ni, dia dah beritahu tarikh ujian lisan dan tarikh SPM sebenar. So, dari situ kami boleh setkan masa sebulan mereka duduk di sini yang tidak mengganggu ujian lisan dan tidak jauh sangat dengan peperiksaan bertulis sebenar. Jadi kita kena tunggu tarikh yang ditetapkan oleh KPM dulu. Baru kita boleh setkan bila. Tapi maknanya antara bulan 8, 9, 10 itulah. Sama ada sebulan atau 6 minggu ke, kita kena duduk di sini untuk kita bersemuka. Tapi saya perlukan konsensus daripada ibu bapa. Pihak universiti kalau kita bagi paper apa semua, insya-Allah tak ada masalah. Jadi cuma tadi itulah kita kena tambah bayaran makanan. Kita semua nak elak kalau pelajar ni dia makan sendiri, memanglah boleh makan sendiri di kafeteria. Cuma risikonya katakanlah masih dalam COVID, bermakna kafeteria tu tak buka. Satu. Yang kedua, kalau ada kafeteria, pelajar-pelajar ni dia akan dia dah jadi pelajar universiti, dia test apa semua, jadi kelas dia akan jadi masalah. Kalau kita susun makan dia boleh datang kelas. Kalau tak susun makan dia, nanti dia lapor, dia pergi bulang alik. Kita ada masalah kelas nanti. Sebab itu kenapa makanan kita macam sekolah menengah lah kita sediakan. Itu. Okey, Ustaz, kalau macam tu, mungkin Ustaz boleh preparekan sebab kita ada a few months lagi untuk dia anak-anak tu nak plan untuk sebulan di sana. So maybe Ustaz boleh preparekan berapa kos bila anak-anak duduk situ dari segi makanan dan sebagainya lah, keperluan mereka nanti. Maybe ibu bapa boleh siapkan kos tersebut lah kan. Ada mungkin yang tak berkemampuan ke apa, at least kita boleh planning lebih awal lah. Kalau berdasarkan kita punya yang biasanya dengan asrama dan juga makan tu sebenarnya lebih kurang sebulan tu kalau penuh lah dengan Sabtu Ahad semua RM700 lah. Tapi kita boleh tengok lagi dekat ni dia punya yuran bulanan begitulah yang full time ni. Asrama campur dengan makan pun 3 kali lah. Makan 3 kali. Asrama tu sekitar sehari maknanya satu kepala sebulan tu 180 yang universiti charge kat kita. Jadi kita kena mohon harga itulah sebab kalau kita sebagai tetamu dia harga lain, kalau sebagai pelajar lain. Jadi kita akan berikan detail harganya tapi dalam lingkungan harga tadi saya sebut. Namun kita akan maklumkan tapi tak lebih daripada yang saya sebut tadi ya. So Ustaz, kalau katalah separuh ibu bapa setuju and ada separuh tak setuju. So consider macam mana? Memang tak boleh dijalankan ke macam mana kalau Ustaz rasa? Ataupun boleh je yang mana boleh Zoom, saya rasa yang Zoom dalam kelas lah kot. Itulah sebab saya percaya tak akan semua yang bersetuju dan ada pihak macam pihak saya memang saya amat memerlukan macam tu lah because last untuk study hard untuk ni kan pecutan dia
because anak-anak saya percaya anak anak saya ni lebih fokus bila face to face Ada orang daripada depan. ni kan. So macam mana tu Ustaz? Terima kasih. Saya sebenarnya lebih mirip kalau semua ibu bapa bersetuju, jadi senang. Kalau tidak, dia akan kelas cikgu ni akan dua terbeban. Satu, dia akan tambah kelas, satu lagi jadi kelas online. Kalau kita nak online kan kelas tersebut, pada masa sesi kelas kita akan buat rakaman live, maknanya masa kelas ni je kita akan live kan. So pelajar-pelajar tidak hadir boleh datang, dia boleh masuk secara live, tapi cuma bimbingan tu dia personal coach dia tengok dari jauh lah, di screen dia tu dia tengok dari jauh je. Jadi seandainya kita memahami di atas keperluan dan apa yang berlaku saat ini yang memberi kesan keuangan, ekonomi keluarga masing-masing, kita akan pertama sekali kami akan bagi yang terbaik. Kita akan discuss dengan pihak universiti dan juga pihak guru supaya win-win situation. Maknanya yang berkeperluan ini hadir, yang mungkin ada cabaran yang tidak hadir, tapi pertama sekali misinya ialah mereka tidak akan tertinggal dalam pembelajaran. Jadi mungkin yang sebagainya puan cakap tadi lah, mungkin itu boleh dilihat sebagai option di mana kelas offline yang ada di sini pada pelajar yang boleh datang itu akan di-live-kan supaya pelajar-pelajar yang online tu di rumah dia ada sekali, cuma mungkin version dia berbeza lah, dia akan tengok mungkin dari jauh sikit. Jadi itu di antara yang kita boleh buat lah. Daripada kita rakam untuk pelajar-pelajar yang online tu, dia akan masuk dan melihat rakaman tersebut. Jadi itu di antara perkaranya, sebab pelajar guru kami ni, kita memang dah ada pelajar yang praasasi sekarang ni dah ada 3 kelas. Nanti dengan satu online dah tambah 1 kelas, tapi kalau tambah lagi 1 yang ni jadi 5 kelas yang mereka perlu hadiri. Dan saya risau dia akan memberi kesan, maksud saya ialah kualiti pengajaran pembelajaran apabila guru terbeban dengan jadual yang ketat. Ini kita tak boleh deliver yang terbaik kepada anak-anak, kepada anak-anak perlu bimbingan personal coach itu. Terima kasih puan. Kita akan ambil take note perkara yang puan nyatakan tadi. Ada soalan lain? Ada percambahan yang lain? Kita mengambil keputusan pada hari ini ialah ibu bapa yang nak tadi, kalau kita mohon akan lead, katakanlah Tuan Haji Daniel lead untuk buat surat, nanti senarai ibu bapa tu termasuk dalam tu, email je kepada kami untuk kami bawa. Jadi kalau ada tu maknanya kalau kita setuju tak setuju mungkin dalam mungkin ada cabaran, namun dengan surat tu untuk kita siapkan tarikh. Ya. Okey, ada pertanyaan lain ibu bapa? Aisyah. Waalaikumsalam. Macam mana nak tulis, nak aju soalan? Boleh cakap je puan, kalau tak nak tulis, boleh. Hello. Assalamualaikum Ustaz. Sorry, saya ni banyak bersoalan sebab boleh, tak ada masalah. Bila saya baca chat tadi pun saya nampak ada yang ibu bapa kata kalau tak berkemampuan. So ialah memang ada, saya fahamlah ada setengah yang tak berkemampuan. So macam sebab kita kalau kata kita nak jadikan ia jadi, so macam Ustaz kata kita nak kalau boleh biar semua berada bersetujulah kan, betul tak Ustaz? Betul. So maybe Ustaz boleh kena buka satu lagi plan lah kot untuk bayaran sikit-sikit ke macam mana ke supaya benda tu jadi, agar semuanya jadilah, sebab saya percayalah dalam keadaan pandemik ni memang ada yang ibu bapa yang ialah pekerjaan tak ada dan sebagainya, dan mungkin ialah apa yang kami boleh sebab saya mengharapkan benda ni jadi. Itu yang saya mengharapkan, tapi mungkin minta tolong Ustaz kot, boleh buat satu plan ni, how kita nak tolong yang mungkin ada yang tak mampu nak buat macam tu. That's why saya kata kita work up dengan
apa berapa banyak kos yang diperlukan. So dalam masa berapa bulan ni mungkin ibu bapa boleh get prepared lah berapa nak kena bayar bulanan sikit-sikit ke macam mana. Okey. Saya akan buat satu paper bincang dengan guru-guru nanti. Kita tengok betul-betul kalau kita kumpulkan semua sebagai satu bulan, kita ambil bajet yang 5 hari dan 7 hari sikit, mungkin ibu bapa boleh komitmen tu boleh dikurangkan. Tapi saya kena bagi supaya detail, supaya memberi universiti nampaklah perkara tersebut, dan ibu bapa pun tidak terbeban, dan pihak kami pun mungkin kita boleh tarik daripada bajet yang lain untuk 2 program baki itu. Sebab saya kata sebulan mungkin tak lebih daripada 700, kita dapat kurangkan lagi. Jadi saya akan maklumkan paper, kita buat paper tu, universiti setuju, saya akan maklumkan. Sekarang ini basically kalau tuan-tuan sebenarnya yang paling baik itu ialah tinggal di sini sebulan tu, makan minum dan tempat tinggal kita ada sekali bayaran tu untuk makan minum dan tempat tinggal lah. Baik, tarikhnya kita dapat, kemudian pihak universiti bersetuju dengan jumlah itu yang mana pelajar-pelajar boleh hadir dan infaknya yang besar, insya-Allah taala pihak universiti benarkan dan kita boleh laksanakan. Dan yang paling baik ialah semua hadirlah. Jadi kalau semua hadir tu semua hadir tu jadi lebih bagus dan lebih baik kalau kita nak lihat, nak bantu. Mungkin bila katakan kita dapatkan sebulan tu, katakan nilai dia total katakanlah 10,000 katakan untuk sebulan punya duduk tu. So mungkin kita letak kita boleh pemufakatan 43 orang keluarga ini. Mungkin kalau ada yang di kalangan kita yang ada kelebihan sikit, mungkin dia bayar lebih sikit. Jadi akhirnya total tu 10,000 kan. Jadi semua dapat, semua anak dapat. Mungkin ada yang di kalangan kita yang mungkin ada pendapatan lebih sikit. Saya bayar termasuk sumbang, katakan dia sumbang 2,000. So, dia dapat membantu saudara kita atau ibu bapa yang lain yang mungkin dia mampu 100 ke 200 saja kan. Ya, di samping itu akhirnya jumlah yang perlu untuk program ini katakan 10,000, maka dia tercapai. So cuma pemufakatan ibu bapa itulah, bukan dia bagi lebih, ada bagi kurang. Sebab moga-moga jadi jariah bagi mereka yang mengambil lebih. Moga-moga juga menjadi motivasi bagi mereka yang mungkin ada cabaran dan berasa bersemangat untuk belajar apabila dapat bantuan daripada kawan-kawan yang lain. Ustaz, sorry nak tanya, maksudnya anggaran tu Ustaz rasa macam 10,000 lah untuk sebulan ni? Untuk sebulan tu ya? Untuk semua? Nanti saya kena cek dulu sebab kalau kita tengok kalau 10,000 lah, pasal kalau kita tengok kalau 700 kali 43 itu dah lebih kurang 28,000 kan, 28,000 ke atas. Tapi kita kalau 700, tapi saya cakap tadi saya perlu untuk melihat makanan dia tu, mungkin pelajar kata nak 4 kali makan ke 3 kali makan ke, kita akan tengok, kita akan deal dengan kontraktor tu, pembekal makanan, kita nak minta juga harga asrama. Sebab kita minta harga asrama student bukan harga tetamu. Kalau kita datang macam hari tu datang, universiti anggap sebagai tetamu 5 hari, jadi harga dia lain sikit. Dia kira hari bukan kira bulan. Kalau kira bulan 180, kalau kira hari 190 ringgit sehari asrama tu kalau sebagai tetamu. Macam yang 5 hari tu yang kita tanggung. Tapi kalau kita minta mohon dianggap student 180, jadi dia jimat. Katakan makan tu sebulan 300, apa yang sekarang ni ialah 12 ringgit sehari. Mana dalam 350 sebulan campur 180 boleh 500 lebih je. Boleh 500 lebih kalau dua tu dengan harga yang pihak universiti. Jadi saya akan pihak universiti tetapkan itu satu kepala 180 kalau student yang full time dan kita dianggap tetamu. Jadi saya mohon supaya pelajar kita dianggap sebagai pelajar full time. Supaya harga tu jadi 150 bukan sehari 90. Jadi itu yang kita itu di antara strategi yang kita minta bagaimana untuk mengurangkan. Tapi yang kita boleh jamin dia tidak lebih 700 seorang sebulan duduk di sini. Nah, itu yang saya boleh berikan pada hari ini.
Ustaz, macam mana saya nak communicate dengan Ustaz dia? Oh, saya termute ke? Puan No, tak no. dengar? Maksud saya nak communicate, nak berbincang dengan Ustaz. Saya boleh call saya. Saya dah letak nombor telefon Nombor saya phone tu. dekat chat dia. Ha. Okey Ustaz. Itu je lah. Terima kasih. Satu lagi Ustaz, untuk tengok result anak, kita buka portal kan? Portal. Portal. Dekat mana ni kita nak tengok? Address dia. Address dia. Boleh chatkan, boleh tulis dalam chat tak Ustaz? Sekejap puan Untuk nanti link, untuk link saya melihat dalam portal. Nanti saya bukakan. Saya cari. Okey, terima kasih. Ada tak cikgu yang boleh ni kan? Sebab saya ni lambat sikit. Boleh sharekan dalam ni ataupun dalam grup ibu bapa parent fast tag tu. Okey, ada lagi tuan-tuan? Saya tak dapat Ustaz punya nombor telefon dekat chat lagi. Oh, ya ke? Oh, saya tu sekejap to all kot. Yang ini dah apa ni? Sekejap tanya. Oh, patut pun tak keluar. Itu adalah web saya, kemudian nombor telefon saya. Okey, saya dah berikan tu. Ada link tu, http://pitas@alphatech.stmu.sel ni. Tuan-tuan boleh ke situ untuk nanti pergi dekat waris dan akan apa? Akan boleh access parent lah, pergi access parent. Saya stop sekejap ni. Sharing ni. Nanti tuan-tuan akan saya sharekan ni. Tuan-tuan akan dapat ni. Ini adalah kita punya portal yang mana puan-puan perlu tekan parent ni. Kalau tuan-tuan nampak ni, saya dah sharekan ni. Nanti dia akan keluar di ni portal tu. Okey, ini nombor IC pad keluarga. Lepas tu login lah. Nampak saya sharekan nama webnya. Jadi tuan-tuan perlu letak je nombor IC. Nanti baru tuan-tuan akan dapat terus ke apa ni web, kemudian melihat anak-anaknya ke pesan. Ada apa? Ada sesiapa lagi nak bertanya? Okey, sekarang kita pukul 11.03 minit. So kalau nak ikut kita sampai 12.30 lah. 11.30. Tapi kalau ada lagi tuan-tuan? Ustaz, kami try buka portal tu, tapi nak ke mana sebenarnya? Puan perlu tekan access parent kat depan tu. Access parent. Kejap. Kejap puan sebab saya takut saya terbagi untuk admin punya. Bukan admin, memang puan tak ada, memang tak ada access parent dekat sini. Kejap. Guru-guru boleh sharekan tak link kepada ibu bapa untuk Alphatech punya ni?
Nanti guru akan sharekan dalam Rasanya bagi yang admin punya ni login. tu kejap. Okey. Oh, yang itu, yang www.smarthafiz.edu.my. Yang tadi tu apa? Oh, tak boleh masuk sebab ni. Sekarang ni ada guru yang share kan. Tuan-tuan dan puan boleh klik di sana dan tengok di situ. Okey, ada lagi tuan-tuan? Baik, kalau tak Ustaz, tak boleh lah Ustaz. Memang saya dah masuk dah. Access ibu bapa pun tak boleh masuk. Dia tulis, apa dia tulis? Tak nampak. Season loss. Revisit your home direction to start new session. Memang tak boleh buka. Nanti kita cekkan dengan Alphatech provider kita tu. Patut kita dah check. Tapi link dia betul kan Ustaz? Betul, kalau ada logo Smart Hafiz atas tu, ada tu. Nanti kita cek dengan kita punya provider web tu, sebab dia bawa Alphatech tu, nanti kita nak tanya dia ada cabaran tu, sebab kita rasa semua dah set up dah. Okey Ustaz, terima kasih. Sama. Silakan, ada siapa nak bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaakob, ayah Muhammad Aziz Omar. Silakan Tuan Yaakob. Tadi pasal link tu tadi, klik dekat online payment. Tadi rasa macam ada barcode. Kalau pergi kat access parent tu memang ada error kat situ. So klik dekat online payment, dia akan access kat page tu, boleh access. Oh, ya ke? Oh, baik. Mungkin untuk ibu bapa. Itu saja. Terima kasih Tuan. Klik di access payment. Online payment. Oh, online payment. Baik. Ustaz, ada soalan daripada komen satu Ustaz. Soalan dia ialah pelajar semua dah hafal Quran. Bagaimana kalau ambil subjek Hifzul Quran dan Maharat Al-Quran sebagai sebahagian daripada subjek SPM? Okey. Sebagai calon persendirian, tak ada nanti jadi gini. Bila sahaja pendaftaran SPM tu, ya atas kita yang kita ajar, yang kita bantu ialah untuk 7 subjek. Seandainya ibu bapa nak ambil subjek yang lain, boleh je klik je. Tambah je bayar RM11-12 lagi kepada kementerian, nanti akan dijadikan subjek SPM untuk anak tuan-tuan. Namun kita tak dapat ajar subjek silibus SPM tu kerana kita memang gini, kita ada aliran dini dan aliran yang dan sosial, aliran sains. Jadi aliran dini yang 100% dini agama serta program ulul albab ni, sebab kita tak ambil aliran tu, so kita ajar. Tapi kalau ibu bapa nak, boleh je sebagai calon persendirian. Cuma nanti dia akan beri tarikh ujian-ujian dia tu, dan kita khawatir oleh kerana sekolah yang berdekatan di rumah tu tak ada, maka dia akan hantar sekolah yang ada program ulul albab di beberapa sekolah-sekolah SBP dan sekolah-sekolah SMKA yang berdekatan dengan rumah kita. Jadi kemungkinan anak tuan-tuan ni ada cabaran sikit ketika nak periksa tu, di mana mereka akan ke sana ke sini yang mungkin jauh dari rumah, kerana pihak KMPM akan
subjek yang dipilih yang sesuai dengan sekolah yang memang ada. Dia tak nak nanti pelajar anak kita seorang je kat sekolah tu numpang untuk subjek tu pun akhirnya pemeriksa kena jaga sampai 5-6 orang kan datang. Jadi kalau perempuan dan perempuan nak ambil tak ada masalah, boleh ambil sendiri. Nanti masa masa pendaftaran tu kita boleh tengokkan. Namun cabarannya ketika peperiksaan sebenar dijalankan yang pastinya akan mungkin jauh dari rumah kerana subjek itu tidak ada di sekolah yang berkaitan dengan kita, tapi sekolah yang ada program Hifzul Quran seperti Ulul Albab di SMKA yang ada di Malaysia ini, dan juga di sekolah-sekolah menengah SBPI contohnya. So kalau kita ada, itu pun bergantung pada sekolah tersebut dia terima tak calon menumpang. Itulah. Jadi tak ada, nak daftar boleh tapi mungkin ada cabaran sikit nanti. Cabaran sikit. Boleh, silakan. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya nak tanya, nanti student kita ni exam SPM nanti dekat UNICEF ke dekat sekolah berhampiran dengan rumah? Mereka akan exam di sekolah yang berhampiran dengan rumah. Bukan dekat dekat UNICEF ya Ustaz? Oh tak, sebab macam talimat masa-masa kita dah beritahu. Sebab kalau dia berada di UNICEF, dia sebulan lagi akan duduk di sini. Sebab nanti ada kena tambah lagi bayaran. Sebab kesian pada ibu bapa untuk makan minum mereka. Jadi kita memang dah setkan pelajar-pelajar ini untuk mengambil peperiksaan dengan menggunakan alamat rumah, dan nanti kementerian akan bila daftar dia akan tumpangkan anak kita di sekolah-sekolah yang boleh menerima pelajar-pelajar yang menumpang, calon-calon luar ni yang berdekatan dengan rumah kita lah, sekolah menengah tersebut. Itu. Jadi Ustaz, sekolah tu kita yang pilih ke kementerian yang bagi? Kementerian yang tetapkan sekolah-sekolah tu. Oh, okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, Jawab. silakan. Mak dia ni yang cakap. Wan Afidah ada nak bertanya? Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz nak tanya, kalau untuk exam tu, tadi Ustaz kata kementerian yang akan maklumkan kat mana tempat kita anak akan duduki exam. So dia akan melalui SMS ke atau pihak Ustaz atau apa, melalui online ke macam mana? Okey. Ketika kita mengisi borang online nanti akan keluar senarai sekolah yang kita nak pergi. Kementerian dah tetapkan dah sekolah-sekolah yang ada. Katakan Puan daerah Gombak, nanti ada keluar 4 buah sekolah yang kita boleh ada orang luar boleh tumpang. Jadi Puan klik je di sekolah tersebut. Mungkin ada satu sekolah, mungkin ada 2 sekolah, tengok ke beramainya di situlah, di kawasan kita tu. Jadi maknanya nanti masa isi borang online, nanti dia terus saja dia akan cadangkan nama sekolah yang berdekatan dengan alamat rumah kita di daerah kita. So, kita klik nama sekolah tu, di situlah tempat dia periksa SPM dan peperiksaan ujian lisan. Begitu Puan. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya untuk tahun ni subjek apa yang subjek wajib lulus Yang wajib lulus adalah bahasa Melayu dan sejarah. Okey. Itu dulu saja. Tapi kalau nak masuk ke belajar sambung, dia sekurang-kurang 3 kredit. Maknanya 3 kredit yang C ke atas mesti 3 lah. Dan yang terbaiknya termasuk sejarah dan bahasa Melayu. Kalau sejarah dan bahasa Melayu hanya dapat lulus sahaja, tak dapat kredit, tapi dia ada 3 subjek lain yang kredit,
Dia boleh masuk ke universiti tetapi dia ada cabaran kalau minta kerja dengan kerajaan. Tu je. Kalau minta kerja kerajaan memang ada masalah kalau bahasa Melayu tak kredit. Kalau dia dapat pun kemungkinan dia tidak akan naik pangkat sampai pencen sebab bahasa Melayu tak kredit. Nanti dia boleh tampal lah sebenarnya SPM tu. Bahasa Melayu tu. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada soalan lain lagi tuan-tuan dan puan-puan? Baik, saya menganggap bahawa tidak ada masalah. Tadi saya dah bagi nombor telefon saya dan tuan-tuan kita berharap bahawa dalam grup WhatsApp parent STMU tu boleh bertanya di situ dan kemudian apa ni tumpukan kepada perbincangan-perbincangan tentang anak-anak kita lah. Kalau nak bagi tazkirah apa tu boleh, tapi mungkin kita semua dah banyak dapat tazkirah daripada guru-guru yang lain. Kalau boleh grup tu kita tumpu hanya isu-isu ini saja supaya kita tak tertinggal. Kalau semua ada kongsi-kongsi tu, nanti kita takut tertinggal jauh ke bawah. Ya, silakan. Saya mak pada Kudaini, Lusmini saya nak tanya. Soalannya untuk registration SPM ni kena tunggu Pak UNICEF ataupun kita sendiri pihak ibu bapa yang menelpon bahagian sekolah pendidikan, pejabat pendidikan. Okey. Itu saja puan ya? Ya, itu saja. Step pertama, apabila sahaja portal pendaftaran itu dibuka oleh kementerian, pendaftaran SPM secara online, mereka akan maklumkan kepada kami pada Smart Hafiz. So Smart Hafiz akan maklumkan pada ibu bapa pukul berapa, jam berapa, tarikh bila sampai bila waktunya, dan kita boleh buat tutorial nanti macam mana maknanya kita buat video pendek macam mana nak daftarkan anak tu. Nanti kita beritahu ibu bapa. Kemudian isi je borang dan send. Setelah klik sekolah kita nak, nanti dia akan email balik kepada kita pada ibu bapa pengesahan. Lepas saja pengesahan itu baru buat pembayaran. Lagi pembayaran tak buat, kita tidak lagi disah. Tidak lagi dia sah terima tapi belum naik dari calon, tapi bila bayar baru naik calon. So daftar online dulu, kemudian baru bayar. Jadi kami akan maklumkan pada ibu bapa. Dan biasanya dia beri masa dalam 10 ke 15 hari pendaftaran tu. Dia bukan satu hari. So dalam kita ada 10 ke 15 hari lah untuk daftar. Tapi kita galakkan pendaftaran itu dibuat lebih awal lah. Katakan buka hari ni, kita daftar hari ni atau esok. Sebab untuk memastikan sekolah yang nak depan sebelah dengan kita tu betul-betul kita dapat. Kalau kita buat ujung-ujung macam tahun lepas 2020 ada daripada Negeri Sembilan periksa di sini. Jadi dia kesian, dia jauh. Dia orang Negeri Sembilan, tapi sebab dia buat last minute. Saya tengok UNICEF ada kosong. Jadi kementerian hantar dia ambil SPM di UNICEF. Jadi belajar di Negeri Sembilan. Periksa di UNICEF. Kesian dia. Jadi ibu bapa boleh untuk mendaftar dan kita akan buat pendaftaran awal. Ada lagi tuan-tuan dan puan-puan? Terima kasih Ustaz. Sama. Saya yakin, saya ingat tak ada apa-apa lagi. Ibu bapa pun dah berhati. Saya ingin simpulkan bahawa keputusan yang kita tunjukkan dan kita kongsikan tadi adalah dia tidak menggambarkan yang sebenarnya SPM, kerana soalan itu bukan ikut standard SPM. Jadi tuan-tuan jangan risau dan bimbang. Ia hanyalah untuk mengesan supaya guru-guru kami habis saja tu dia tahu pelajar ni perlu penekanan apa, perlu apa yang dibuat untuk membantu dia lebih maju ke hadapan setelah balik daripada program 9 bulan itu. Jadi itu kita kesan, so kita mula dengan situ. Jadi insya-Allah kita tunggu dia punya result dia, insya-Allah pada bulan 6 atau bulan 7 ni bila kita nak buat pertemuan lagi. Dan namun seandainya ibu bapa dan ini dah bersetuju dan bersepakat tentang isu nak duduk sebulan tadi, maka kita akan kompreskan semua tu dalam masa sebulan. So mungkin ujian-ujian tu dalam bentuk online lah, tapi dalam masa sebulan tu nanti dengan percubaannya, dengan kejutan akhir dan bimbingan menjawab peperiksaan oleh guru-guru pakar dari luar, kita panggil daripada sekolah kebangsaan, panggil untuk mereka. Bersama sebulan tu mampek, kita anggap
pada sepanjang bulan 9 lah, bulan 9 atau 10 tu. Jadi insya-Allah taala anak-anak kita akan bersiap untuk mereka masuk ke dalam peperiksaan insya-Allah pada bulan 11 ni. So kita dah beritahu buat guru-guru pastikan 80% daripada target tajuk yang kita dah target tu selesai sebelum bulan 9, atau kalau ada yang dah habis, jadi kita boleh buat peperiksaan percubaan SPM secara real tu bersemuka di sini. Namun ujian-ujian tambahan yang lain atau secara online yang mereka kena jawab setelah lepas raya nanti, setelah kita dah tahu, dah kesan, kita ubah pendekatan kita, ada tak berlaku perubahan. Ingat itu di antara perkara-perkara yang boleh membantu kita semua. Jadi saya nak beri peluang pada guru-guru, ada nak bercakap ke? Guru-guru lain ada nak bercakap? Kalau ada guru nak bercakap, kalau tiada guru nak bercakap, kita nak tutup majlis. So saya Cikgu Wan ada nak cakap apa? Cikgu Wan? Wan Nasrul? Cikgu Urin tidak dapat sebab unmute. Cikgu Wan nak cakap? Unmute. Tak ada. Ustaz Hidayat ada. Ustaz Hidayat ada nak cakap apa? Ustaz Hidayatullah. Baik Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya yang saya hormati Ustaz Razak, barisan guru-guru seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Untuk subjek PQS, kalau kita lihatkan pada kita punya result PQS, agak baik. Cumanya tuan-tuan, untuk exam hari tu memang kita tak ikut format sebenar SPM. Cuma apa yang kita letakkan pada soalan-soalan itu adalah 3 elemen yang penting lah. Pertama adalah dari segi penghafalan pelajar. Yang kedua adalah kemahiran berfikir aras tinggi yang memang akan ada dalam SPM, dan seterusnya tajwid. Dan kebanyakan pelajar elemen penghafalan ataupun apabila kita tanya definisi dan perkara seumpamanya yang perlukan kepada hafal daripada buku teks, makanya pelajar agak lemah lah. Dan mereka ini dapat skor pada soalan yang jenis respon terbuka, maksudnya dia tidaklah tertumpu pada buku teks saja. Makanya mereka ini boleh jawablah soalan yang responden terbuka ni, yang dia boleh reka-reka jawapan ni. Cumanya pada penghafalan mereka agak lemah dan tajwid pun agak lemah. Dan kita dari Smart Tahfiz, kita dah cuba tekankan tajwid. Bila kita mengajar, kita tekankan tajwid sambil-sambil supaya kita tidak mengambil masa yang panjang untuk tajwid ini sebenarnya. Sebab anak-anak kita pun lepasan-lepasan madrasah ataupun tahfiz ni sepatutnya kita boleh tekankan pada tajwid. Dan kemahiran aras tinggi, ramai daripada mereka boleh buat dan tiada masalah lah. Cuma saya nak ingatkan kepada mungkin ada beberapa pelajar yang agak lemah dalam menjawikan tulisan. Sebab PQS kita mewajibkan untuk jawab dengan jawi. Berbeza dengan pendidikan Islam. Sebab pendidikan Islam dia boleh tulis rumi. Makanya tuan-tuan, saya ada kesan lah 2 orang ataupun 3 orang pelajar yang memang agak lemah dalam menjawikan tulisan. Makanya tuan-tuan boleh ambil perhatian lah untuk jawi kepada anak-anak ni. Takut-takut mereka ni boleh jawab, cuma bila tulisan jawi itu mereka tersalah, takut-takut markah kurang di situ lah. Macam tu lah. So untuk PQS, kesimpulannya saya rasa mereka perlu lebih tekankan untuk hafal dan ambil perhatian lah. Macam tu je lah Ustaz. Baik. Ustaz Afiq, sejarah ada nak cakap apa? Cikgu Rin anak dia tak sihat, meragam, so dia tak dapat ada guru bahasa Melayu kita. Tak ada Ustaz. Ada, okey, tak ada. Cikgu Farhana ada nak cakap apa, guru bahasa Inggeris? Assalamualaikum Ustaz. Hmm. Saya nak tekankan sikit untuk bahasa Inggeris.
walaupun bahasa Inggeris ni tak termasuk dalam 2 subjek yang disebut tadi, bahasa Melayu dengan sejarah untuk lulus, tapi suka saya nak ingatkan pada Waris kalau boleh lah kan, saya dah pesan daripada kata minggu pertama, tiap-tiap hari tu juga pesan lah kalau boleh belikan buku latihan di kedai buku. Pertama sekali grammar lah, saya nampak grammar. Saya nak ulang lagi sekali, grammar ini pada saya lah, pada tafsiran saya, grammar ini dia akan membantu kita dari segi menulis karangan. Bila bahasa Inggeris ni adalah macam mana kita nak praktis menggunakan bahasa Inggeris. Jadi nak praktis guna bahasa Inggeris, grammar tu kena rajinkan buat latihan. Kalau boleh, sekarang ni boleh belilah buku latihan grammar. Yang macam mana, sebab ada Waris tanya saya, yang macam mana cikgu nak. Dia tak semestinya yang saya guna. Saya ada tunjuk gambar dekat pelajar buku yang saya guna. Tapi tak semestinya kena cari yang saya, sebab saya tu zaman saya dah lama dah, 2-3 tahun dah beli. Takut tak ada kat kedai buku. Jadinya untuk waris dan pelajar boleh beli je mana-mana, dia tulis grammar. Itu yang pertama lah, buku grammar. Yang kedua, buku karangan. Karangan saya nak terangkan sikit lah. Karangan kalau dalam kelas saya ni, disebabkan sebelum ni bila saya bagi latihan karangan, jawapan yang bagi tu ada segelintir lah, dia salin bulat-bulat daripada internet. Kita boleh tahulah, kita boleh detect pelajar tu salin. Ada yang tiru kawan, tak tahulah, mungkin bincang, bagi saya bincang kot, jawapan dia sama bagi saya lah. Jadinya saya ambil pendekatan mengajar karangan ni, saya bincang terus dalam kelas. Untuk pengetahuan waris lah, saya mengajar terus dalam kelas. Maksudnya saya minta pelajar bagi idea lah untuk kita bincangkan, nak lengkapkan satu-satu karangan. Cuma untuk karangan ni juga, macam tadi grammar, kalau boleh ada buku latihan grammar, kena banyak buat latihan grammar. Bila latihan grammar ni tata bahasa lah, tata bahasa. Bila kita dah mahir buat tata bahasa, kita tahu macam mana nak membina ayat, insyaAllah membantu untuk buat karangan. Dan untuk karangan pula, boleh beli buku contoh karangan yang ada di kedai buku lah, ada banyak contoh karangan. Boleh membaca, mungkinlah ada pelajar dengan banyak buat latihan, dia dapat ingat lah ataupun dapat membantu dia buat karangan. Tapi ada pelajar mungkin dengan membaca, dia akan nampak struktur ayat tersebut. Jadi dua yang saya tekankan, buku contoh karangan dan juga buku grammar. Kerana untuk bahasa Inggeris ni kita tiada topik yang khusus. Macam subjek-subjek lain dia ada topik-topik dia. Topik yang pertama, apa topik yang kedua dan seterusnya. Bahasa Inggeris ni hanya kita perlu praktis menggunakan bahasa tersebut. Dan praktis itu lebih berkait dengan grammar lah, tata bahasa. Jadi saya mohonlah untuk waris ingatkan pelajar, bolehlah simpan daripada sekarang, tak perlu beli yang mahal. Murah pun ada, bawah RM10, bawah RM7 pun ada. Beli buku grammar dengan buku karangan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Farhana. Cikgu Liana ada nak cakap apa? Cikgu Sain. Cikgu Liana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Untuk subjek sains, saya rasa setakat ni saya mengajar dalam bentuk paparan slide, PDF, dan juga ada video-video yang berkaitan saya akan share juga. Untuk eksperimen pun saya ada jugalah, saya tunjuk sikit, tapi secara teori sajalah kita belajar, dan ada video-video yang saya akan tunjuk juga. Kemudian untuk cuma yang saya nak minta, susah ni kita kelas online ni sebab saya tak dapat monitor kelas sejauh mana. Bila kita suruh hafal, kita tak tahu kan pelajar ni betul ke dia buat, betul ke dia hafal. Jadi dekat situ je lah mungkin memanglah ada poin-poin penting. Saya cakap okey yang ni kena hafal, yang ni contohlah saya kata yang ni kena hafal dan yang ni satu soalan untuk SPM. Jadi sejauh mana dia take note tu saya tak pastilah. Cuma apa yang kita tekankan kita dah beritahu. Yang tu je lah, mungkin ibu bapa pun susah kan nak pantau benda ni, jadi harapnya pelajar tu sendirilah dia ambil perhatian untuk poin-poin penting tu. Untuk sains dia tak ada banyak sangat, cuma dia kena menghafal je lah. Ada topik-topik yang perlu menghafal tu memang kena lah, tak boleh nak buat apa dah. Yang tu sajalah kot.
Latihan memang setiap kali kelas saya akan bagi latihan untuk setiap bab. Jadi rasa kalau dia betul-betul buat, mungkin dia boleh kuasai lah. Itu saja. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Liana. Jadi kepada ibu bapa semua, saya rasa dengan maklumat ibu bapa, guru-guru tadi memberikan sedikit gambaran yang kita boleh buat the next Ramadan ini dan juga lepas ini. Jadi saya ingin memberi kesempatan ini untuk ucap terima kasih atas kerjasama yang ibu bapa telah berikan untuk bersama kita lebih kurang sejam setengah daripada pukul 10 hingga pukul 11.30 ini. Moga-moga semua mendapat manfaat. Moga-moga niat kita untuk membantu amanah Allah Ta'ala, untuk membina amanah Allah Ta'ala, bukan anak kita ini akan berjaya dan seterusnya mereka dapat mencipta kejayaan mereka di masa akan datang. Dan ia akan menjadi amal soleh bagi kita dan juga amal soleh bagi anak-anak ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Tuan-tuan boleh menghubungi saya direct kalau nak berbincang dengan nombor telefon saya berikan. Dan saya akan update pada tuan-tuan terkini berkaitan dengan permintaan yang nak duduk sebulan tadi. Jadi itu saja. Kita ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat berpuasa dan Ramadan Karim. Serta yang tak lama lagi lebih kurang 18 hari lagi dalam raya ni, ucapan selamat raya mati batin lah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.